Yang saya nak cerita kat sini tuan-tuan sekalian, kita nak faham orang Yahudi itu macam mana Kita kata Israel, kita nak faham dia tu macam mana. Kita punya naratif Yahudi ni hebat sangat, macam untouchable. Saya kasi bawa orang pergi ke sana, dia macam bangsa lain. Kan? Maknanya kat immigration, komputer rosak, hang, biasa tuan-tuan sekalian. Dia macam orang biasa. Dan memang dalam darah orang Yahudi ni, dia ada darah penakut. Tuan-tuan baca psikologi, Jewish psychology. Dan benda ni pun disebut dalam Quran. Quran sebut orang Yahudi paling penakut di dunia. Kalau diajak untuk berperang, isaqaltum fil ard. Dia tak berani nak bangun. Orang Yahudi tak berani bertetap mata dengan kita. Kita datang sana, kita tengok dia tak berani dia mata dia macam tu. Dalam darah dia, memang itu memang diakui oleh Yahudi sendiri. Ada darah begitu. Sebab dia pernah kena halau di mana-mana tempat. Pernah jadi hamba dengan Fir'aun. Dalam darah dia, memang ada darah penakut. Dia biasa je tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak cerita satu benda yang biar kita faham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa saya pada pagi pagi ni saya nak cerita dalam 5 bab. Jadi bukan saja kita tahu daripada sudut apa yang berlaku sekarang, tetapi kenapa kita berada di sini, dan bukan semata-mata semangat yang kita nak, tapi juga dengan kefahaman. Jadi untuk itu saya akan bicara mengenai Palestin ni dalam 5 bab ya. Jadi mudah-mudahan dengan 5 bab ni kita faham apa yang kita buat dan kenapa kita berada di sini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, saya harap siapa nak rakam boleh rakam. Okey. Kemudian nanti baru postkan. Jangan buat live. Live tu sebab saya nak protect FB dengan IG tuan-tuan sekalian. Sebab takut tuan-tuan punya FB dan IG kena block. Jadi rugi kepada ummah yang nak tahu. Jadi edit-editkan pelan-pelan pada sebarkan. Kalau buat live sekarang takut rugi. Tuan-tuan mungkin dah ada ramai follower kan. Oleh kerana satu live yang mungkin kita cerita macam ini, dipaksa kita dengan blog rugi. Okay, so kita kena maksudnya lebih banyak faham apa yang namanya mereka boleh buat lah. Okay, yang pertama saya nak cerita mengenai sejarah Palestin sebagai tanah wakaf. Tuan-tuan sekalian, dia bermula dengan zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni, tarikhnya bila? Supaya kita tahu timeline-nya bila. Tarikhnya adalah 1800 tahun sebelum Masihi. Kurang lebih ya. Kita ni 2023, dan dia 1800 tahun sebelum Masihi. Lebih kurang dalam dekat 4000 tahun dululah. Jadi Nabi Ibrahim AS adalah antara orang yang meletakkan kembali border ataupun kawasan Masjid Al-Aqsa dan mengisytiharkan Masjid Al-Aqsa sebagai tanah wakaf. Kemudian dia juga membangunkan kembali iaitu Baitullah, juga diisytiharkan sebagai tanah wakaf. Kalau tuan-tuan tengok dari seluruh ukuran dia, Kaabah kita ni termasuk Hijr Ismail, Kaabah Hijr Ismail dibesarkan dengan skala 40 kali. Itu Masjid Aqsa sekarang. Kan? Jadi di satu dinding Masjid Haram ataupun Kaabah sekarang dia tak sama panjang tau. Dibesarkan skala dia sama dengan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa tu luasnya 36 ekar. Besar. Kan? Dalam dia ada 5 buah masjid. Kan? Masjid utama yang kubah kelabu yang adalah gambar kita ni. Okey. Kemudian yang kubah kuning, Dome of Rock. Dome of Rock tu juga termasuk Masjid Aqsa.
Yahudi nak faham dia, itu bukan Masjid Aqsa. Biar dia boleh rampas. Itu sebahagian daripada Masjid Aqsa. Kemudian ada 3 masjid bawah tanah. Satu masjid maknanya Kibli bawah Qadim. Satu masjid Burak. Masjid Burak ni tempat Nabi tamat Burak ketika Nabi Isra Mi'raj. Satu lagi Masjid Marwani. Masjid Marwani ni tempat banyak suluk-suluknya para ulama dan para wali-wali. Sebab Masjid Aqsa ni di bumi para wali. Sebab kita tahu di tanah Syam. Dekat Masjid Aqsa dia ada satu tempat dia bagi makam Arba'in. Arba'in ni mana 40. Dalam dunia ni dia wali-wali ni dia ada, kita panggil dia punya susunan tanzim dia lah. Kalau tuan-tuan, dia ada wali abdal, kemudian wali kutub, wali abdal. Wali abdal ni 40 orang kata dalam hadis Nabi SAW. Meninggal seorang akan diganti dengan seorang lagi. Wali abdal ni berada di Syam. Saya biasa pergi Masjid Aqsa hampir tiap bulan. Sebelum Yahudi tahu kita hantar bantuan, dia ada blok. Tapi dia tak tahu kita ada tim lagi. Jadi, Imam Masjid Aqsa kursuskan saya mengenai Masjid Aqsa itu apa. Dia kata, okay, ini makam Arba'in. Dalam setahun, wali abdal memang akan ada di sini buat mesyuarat. Saya tanya, bila memang? Tak tahu, tapi akan ada. Dekat makam Arba'in. Jadi balik kepada zaman Nabi Ibrahim AS, dia adalah tanah wakaf. Apabila tanah wakaf, maksudnya apa? Dia bukan milik orang Arab, dia bukan milik orang Turki, dia adalah milik seluruh orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Macam masjid ini, tuan-tuan sekalian. Tanah ni tanah wakaf, dia bukan milik orang Melayu kita. Kalau orang Melayu satu hari nanti tak nak jaga Masjid As-Salam ni, orang daripada mana-mana tempat kena datang untuk jaga. Sebab ini tanah wakaf. Macam tu juga dengan Masjid Aqsa. Macam tu juga dengan Masjid Haram. Satu hari nanti kalau keluarga Saudi tak nak jaga Masjid Haram, dia tak boleh jual Masjid Haram. Kita kena datang sana untuk jaga seperti mana orang Turki pernah datang sana untuk jaga. Seperti mana orang Nusantara pernah memakmurkan. Banyak ulama-ulama Nusantara pernah mengajar dekat Masjid Haram ketika nak memakmurkan Masjid Haram. Jadi, Masjid Aqsa adalah milik semua orang. Daripada zaman Nabi Ibrahim AS. 1,800 tahun sebelum Masihi. 1,300 tahun sebelum Masihi, Nabi Musa AS. Kenapa Nabi Musa bawa seluruh Bani Israel daripada Mesir balik ke Baitul Maqdis supaya jaga Masjid Aqsa tu sebagai tanah wakaf. 1,000 tahun sebelum Masihi, Nabi Sulaiman AS bangunkan Masjid Aqsa sebagai tanah wakaf. 586 sebelum Masihi, satu orang pemimpin daripada Iraq namanya Nabukadnezar. Nabukadnezar menghancurkan Baitul Maqdis. 586 sebelum Masihi. Bangkit satu orang bernama Cyrus the Great. Cyrus the Great ni yang disebut dalam Quran sebagai Zulkarnain dan Surah Kahfi. Zulkarnain serang Babylon, bebaskan orang beriman, kemudian bangunkan balik Masjid Aqsa. Sebab apa? Masjid Aqsa adalah wakaf. Sampai satu Masihi Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, kalau kita baca sejarah dia pernah mengamuk dekat Masjid Aqsa. Sebab waktu tu ahli kitab sudah tidak menjaga Masjid Aqsa. Dia mengamuk. Dekat Masjid Aqsa tu pernah orang main judi waktu tu. Dia terbalikkan meja-meja. Kenapa? Dia tanah wakaf. Kemudian Nabi kita lahir pada tahun 570 Masihi. Nabi ceritakan balik mengenai Masjid Aqsa. Nabi galakkan sahabat untuk datang. Banyak hadis-hadis untuk kita bantu Masjid Aqsa. Kenapa tuan-tuan sekalian? Padahal Nabi sendiri hanya sekali je ketika Isra Mi'raj sampai ke Masjid Aqsa. Sebab dia tanah wakaf. Maka Nabi kata, kalau aku sempat, aku akan bawa semua orang ke sana. Tapi Nabi sempat. Nabi SAW wafat. Diteruskan perjuangannya oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar.
Ketika Sayyidina Umar tawan tanah-tanah Rom, kepung Masjid Aqsa, kan? Panglimanya, ketika itu orang Nasrani panggil panglima Islam. Patriark panggil panglima Islam. Abu Ubaidah, Khalid ibn Walid. Dia kata, Masjid Aqsa tanah wakaf. Dia pun tahu, dia faham. Aku hari ini akan serahkan kunci Masjid Aqsa kepada orang beriman daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Masjid Aqsa bukan dirampas oleh orang Islam ketika Sayyidina Umar. Diserahkan wakaf itu daripada orang syariat Nabi Isa kepada orang syariat Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu Sayyidina Umar datang daripada Madinah untuk mengambil sendiri kunci Masjid Aqsa. Sampai di bumi Palestin, di bukit terakhir, sebelum melihat Masjid Aqsa, ramai-ramai para sahabat bertakbir di situ. Bismillah, ya Allahu Akbar. Maka bukit itu dinamakan Jabal Mukabbir. Satu bukit dekat Masjid Aqsa dipanggil Jabal Mukabbir. Kerana Sayyidina Umar dan para sahabat bertakbir di situ. Sampai Masjid Aqsa, patriark serahkan. Ini amanah sejak zaman Ibrahim AS. Diterima oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membuat satu perjanjian dipanggil Al-Ahdul Umariyah. Menjamin kebebasan beragama sesiapa yang berada di Jerusalem. Dan sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang Nasrani sangat faham perjanjian itu. Sebab itu ketika peperangan salib, orang Nasrani daripada Jerusalem bersama dengan orang Islam menentang orang salib daripada barat. Sebab dia tahu perjanjian Umar itu apa. Dipimpin oleh Isa Al-Awwam. Ketika berhadapan tentera salib dengan Isa bin Awwam, tentera salib menyindir Isa. Kenapa engkau bersama dengan orang Muslim sedangkan engkau orang Nasrani? Kami telah dipersaudarakan oleh Umar radhiyallahu anhu dalam perjanjian Umar. Tuan-tuan sekalian, ketika peperangan salib pada 1189 Masehi, 1089 Masehi, Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera salib. Tentera salib menyembelih 70 orang, 70,000 orang penduduk Islam yang berada di sana. Dan orang Islam tidak pernah meninggalkan Masjid Aqsa. Mereka terus datang dan datang. Sampailah satu orang panglima Islam. Namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Ingat nama ini tuan-tuan sekalian. Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Dia memimpin tentera-tentera Islam untuk mengambil balik tanah wakaf ini. Sebab tanah wakaf ini tidak diserahkan kepada orang Eropah, dirampas. Maka mereka datang, berusaha. Dia buat 2 buah mimbar. Dia bernazar. Mimbar ini kalau aku menang, aku akan letakkan satu dekat Masjid Aqsa, satu dekat Masjid Nabi Ibrahim di Hebron. Tetapi takdir menyaksikan dia tak sempat syahid dia. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya, Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengalahkan tentera salib pada 1187 Masehi. Dalam peperangan Hittin. Hittin ni 200 km daripada Jerusalem. Dan Hittin, peperangan Hittin dipimpin oleh Guy de Lusion. Guy de Lusion lawan Salahuddin kalah. Lepas itu Salahuddin Al-Ayyubi marah ke Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis hanya dipimpin oleh satu orang jenderal dipanggil Balian, son of Godfrey. Balian kata, oi kita tak mampu dah. Alangkan raja kita, Guy de Lusion pun kalah. Sampai dekat Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi panggil, kita bincang. Maka dia kata apa? Okey dulu, Balian kata, 100 tahun dulu ketika saya datang dari Eropah, mereka sembelih 70,000 orang Islam. Darah ni sampai dekat hampir lutut tuan-tuan sekalian. 70,000.
Tanpa belas kasihan, anak-anak, orang tua, orang tidak bersenjata, orang perempuan disembelihnya. Sekarang kami ada 100,000 orang. Adakah kau ingin membalas dendam dengan apa yang pernah dibuat oleh orang-orang Eropah? Apa kata Salahuddin? Aku tidak akan berbuat demikian sebab guruku berbeza dengan guru mereka. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan membunuh anak kecil, orang perempuan, orang tidak bersenjata dan orang tua. Maka apa kata Badian? Under this term, I'm surrender Jerusalem. 1187 masih menyaksikan tidak ada satu orang pun orang salib daripada Jerusalem tercedera dan mereka semua diiring keluar ke Aqsa dengan selamat, tuan-tuan sekalian. Kembali tanah wakaf ini kepada orang Islam. Tuan-tuan sekalian, 1948 menyaksikan British telah membahagikan bahagian-bahagian tanah Arab kepada dua. Satu milik Perancis, satu lagi milik British. Seperti mana yang dibuat di Nusantara pada perjanjian Anglo-British 1824. Sebahagian bagi pada Belanda, sebahagian bagi pada British. Sama yang dibuat di tanah Arab. Sebab apa? Sebab British sangat-sangat memusuhi apa yang ada kepada dunia Islam sebab kekalahan mereka dalam tentera salib pada 1187. Jadi dibagikan, dan apabila tanah Jerusalem ataupun Baitul Maqdis terlepas ke tangan British, 1948 British bagi kepada Israel. Tuan-tuan sekalian, dulu macam mana kita nak buat sebuah negara? Katakanlah kita kat puncung. Kita kata, okey, ni dulu kita cerita dulu. Kita nak buat satu negara kat puncung lah. Caranya dulu, kita minta pengiktirafan daripada negara besar. Daripada British ke, daripada Osmaniyah ke, itu cara dia buat perhubungan. Oh, dia iktiraf kita iktiraf dia. Selepas peperangan dunia pertama, wujud PBB. Kedua, PBB. Sebuah negara nak buat kena daftar dan diiktiraf oleh PBB. Maka ada syarat-syarat dia untuk menjadi sebuah negara. Ada undang-undang dia. Dan dengan British, Israel lulus hanya beberapa ketika saja. Palestin sampai sekarang tak lulus sebagai sebuah negara, tuan-tuan sekalian. Tetapi ada undang-undang yang perlu diikut. Tapi hari ini dunia menyaksikan bagaimana undang-undang sebuah negara itu dicabul. Dia bukan kira bunuh bom masjid ke apa semua, bunuh orang awam. Itu melanggar perjanjian ataupun benda undang-undang negara dan dikategorikan sebagai jenayah perang. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi bab pertama yang kita kena faham adalah sana tanah wakaf. Kenapa tuan-tuan berkumpul? Kena faham benda ni bukan semangat semata-mata, tapi tanggungjawab. Sebab di sana tanah wakaf. Benda ni difahami oleh orang kita sebelum merdeka lagi. Tuan-tuan baca sejarah. Sebelum merdeka lagi, awal merdeka lagi, perhimpunan seperti ini telah berlaku, tuan-tuan sekalian. Ketika Palestin diserang oleh Israel, orang kita mana-mana akan macam inilah cerita dia. Cuba tengok catatan-catatan yang lepas. Sebab kita faham, itu tanah wakaf kita. Kalau satu hari habis satu generasi Arab di sana, mana-mana orang yang hati beriman kepada Allah dan Rasul kena datang saja untuk jaga tempat sana. Biarpun apa keadaannya. Betul tuan-tuan hari ini berkumpul, niatnya faham, itu tanah wakaf. Kita bela bukan saja kemanusiaan, tapi tanah itu. Tanah wakaf. Yang apabila kita menyatakan pembelaan, mudah-mudahan ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergerak atas kefahaman. Sebab Baitul Maqdis dan Palestin tidak pernah ditinggalkan dalam sejarah umat Islam. Tak pernah, tuan-tuan sekalian. Kajilah sejarah apa dulu.
Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Habis bab pertama So saya nak bagi, maknanya kita nak cerita di bab saja. Bab pertama, Palestin sebagai tanah wakaf. Okey. Bab yang kedua. Bab yang kedua, saya nak cerita sikit apa yang ada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah kiblat pertama orang Islam. Dipanggil Ula Kiblatain. Sani Masjidain. Kiblat pertama dan masjid kedua selepas Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan sekalian, orang Yahudi, Bani Israel, kalau dia sembahyang dekat mana-mana, dia masih menghadap Masjid Aqsa. Kalau tuan-tuan sekalian tengok yang kat tembok yang dia mencantuk untuk kepala tu, itu bukan tembok dia tau. Itu dinding barat bahagian Masjid Aqsa. Dia masih percaya itu adalah kiblat dia. Kita dulu sembahyang pun menghadap ke sana. Itu kiblat pertama kita. Tuan-tuan sekalian, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi sembahyang menghadap ke mana? Allah dah bagi hint ketika itu, sembahyang menghadap ke arah Kaabah. Dan ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ketika solat asar, tuan-tuan nak senang faham saya nak cuba tuan-tuan boleh visualkan semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu daripada sudut bentuk muka bumi dia. Mekah tu macam Kuala Lumpur. Mekah ni Kuala Lumpur, Lembah Kelang lah. Okey. Madinah ni mana? Madinah ni Kedah. Johor ni Yaman. So Yaman, Johor, Kuala Lumpur ni Mekah. Madinah ni Kedah. Baitul Maqdis kat Bangkok sana tu. Bangkok. Okey, dah senang faham. Ketika Nabi sembahyang berada di Madinah, maknanya menghadap ke atas kan? Macam Bangkok lah. Itu yang pada rakaat ketiga turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkan sekarang ke Masjidil Haram. Mana berpalinglah ke Masjidil Haram. Maknanya 180 darjah lah ke belakang begitu. Boleh faham Dia kiblat pertama umat Islam. Tuan-tuan sekalian. Apa lagi yang ada di sana? Tuan-tuan sekalian, dia adalah tempat Nabi Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Nabi bermula daripada situ. Kemudian dalam hadis Nabi sebut, besok permulaan dimensi hari kiamat akan berakhir, akan bermula di situ. Dipanggil Palestin ni atau Baitul Maqdis Ardul Mansyar wal Mahsyar. Besok nak senang faham dikoyakkan satu dimensi untuk ke akhirat bermula daripada situ. Dimensi untuk akhirat itu bermula daripada situ. Bumi para wali, bumi para anbiya. Dan dia dipanggil sebagai Darus Syuhada, bumi para syuhada. Dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, ada beberapa tanah yang disebut dalam Quran ataupun hadis. Antaranya adalah Mekah Madinah. Mekah Madinah ni dipanggil Darul Aman. Wa hadzal baladil amin. Dalam Quran Allah sebut. Mekah Madinah Darul Aman. Syam dengan Syria dipanggil Darul Barakah. Sebab Nabi pernah doakan, Allahumma barik ya Madinah, Allahumma barik Syamina. Allahumma barik ya Madinah, Allahumma barik Syamina. Allah berkati Yaman, berkati Syam. Iraq dipanggil Darul Fitan, negeri fitnah. Sebab banyak peperangan berlaku kerana fitnah di Iraq. Sejak dulu lagi, bukan zaman kita lagi. Zaman Nabi Ibrahim dengan Namrud dekat Iraq. Nabucodonosor, saya sebut tadi, dekat Iraq. Kemudian Baghdad pernah diserang oleh Mongol dekat Iraq. Begitu juga dengan sekarang, bagaimana berlaku kat Iraq. Dekat akhir zaman nanti dalam hadis disebut peperangan besar juga antara Sungai Furat dan Sungai Dajlah berlaku di Iraq juga. Dipanggil Darul Fitan. Dan Palestin dipanggil Darul Syuhada, bumi tempat syuhada. Saya pernah tanya Imam Masjid Aqsa. Saya kata, Imam, kalau orang yang syuhada ni, orangnya kena berani. Apa rahsia keberanian orang Palestin? Apa Imam Masjid Aqsa kata? Bukan pada orang itu, tapi pada tanah ini dia ada barakah. Barakah itu menyebabkan orang jadi berani.
Macam bulan Ramadan dia ada barakah. Kenapa kita boleh senang nak beribadah pada bulan Ramadan? Sebab barakah Ramadan tu. Bukan kita pun. Dia ada barakah tu. Satu hari, tuan-tuan sekalian, saya memang bawa jemaah ke Masjid Aqsa. Hampir tak bulan. Sambil-sambil kita manage bantuan. Jadi satu hari, perang macam inilah. Tapi ini paling teruk sebab border semua tutup. Dulu biasa kalau perang di Gaza, border buka lagi. Jadi waktu tu dalam 2 minggu nak terbang, jemaah saya kata, Ustaz, kita cancel je lah. Saya kata, okay, hotel saya dah bayar, tiket semua dah bayar. Siapa yang tak berani, tak apalah, tak payah ikut. Tapi siapa yang nak ikut, jom, saya akan bawa, saya kata. Jadi akhirnya semua meeting, mesyuarat, semua bapa Ustaz, jomlah kita ikut lah. Kita ikut. Akhirnya, rombongan tu pun pergi. Tuan-tuan sekalian, sampai di sana, makcik-makcik yang takut ni, yang kata Ustaz, kita cancel lah makcik-makcik ni, dekat sana, dia duduk depan askar Israel ni. Nasib baik Israel tak tahu apa dia cakap ni. Jadi berani tuan-tuan sekalian. Saya kata betul Imam cakap. Tanah tu memang jadi orang berani. Muslimin sekalian, dia ada barakah ni. Dia panggil Darul Syuhada. Darul Aman Mekah, Darul Barakah Syam dan Syria, Darul Fitan Iraq, Darul Syuhada adalah Masjid Aqsa. Sebab itu sampai akhir zaman pun, peperangan akhir nanti antara Dajjal, Imam Mahdi dan Nabi Isa juga berakhir di sana. Kita baca hadis macam senang, macam solat Nabi Isa menang, tapi tak macam tu. Pertarungan tu sangat sengit. Sebab apa yang ada pada Nabi Isa, ada yang pada Dajjal. Sebab itu dua-dua gelarannya Al-Masih. Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Nabi Isa boleh hidupkan orang meninggal, Dajjal boleh hidupkan orang meninggal. Nabi Isa boleh turunkan hidangan dari langit, Dajjal boleh turunkan hidangan dari langit. Nabi Isa boleh ubat orang-orang sakit, Dajjal boleh ubat orang sakit yang pelik-pelik. Sebab itu hanya Isa yang dapat membunuh Dajjal. Idzal Masih yaqtulul Masih. Al-Masih saja yang dapat membunuh Al-Masih. Ataupun dalam bahasa Melayunya, apabila buku bertemu luas. Ketika itu, baru dapat dikalahkan. Dekat sekitar Masjid Aqsa. Jadi bab kedua, apa itu Masjid Aqsa? Muslimin dan Muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Bab yang ketiga. Saya beri sampai 9 suku je. Kita cuba habiskan 5 bab ni. Bab yang ketiga, saya nak cerita mengenai Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel ni berasal daripada mana? Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri yang masyhur. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Kenapa saya kata ada 2 isteri yang masyhur? Sebab ada satu lagi isteri yang kita tak belajar dekat sekolah kafar kita. Iaitu namanya Keturah. Saya takkan cerita Keturah pada sini. Benda tu ada dalam catatan dekat Baitul Maqdis dan banyak dibahaskan oleh doktor-doktor, profesor-profesor dekat dunia. Kata nanti boleh Google Keturah, baca. Saya tak dapat cerita pada hari ini. 2 isteri yang masyhur Nabi Ibrahim. Daripada Siti Sarah lahir Bani Israel. Daripada Siti Hajar lahir bangsa Arab. Jadi Bani Israel dengan bangsa Arab sama-sama. Dia sepupu. Sebab tu perangai orang lebih kurang sama. Kalau beriman baik-baik sangat. Tapi kalau tak beriman jahat, dia luar biasa daripada mana-mana bangsa. Tuan-tuan sekalian. Apa beza Israel di Gaza dengan Hafiz Assad? Bom dan tembak rakyat dia dekat Syria. Jadi dia sama je dia perangai. Baik-baik semua. Kalau beriman. Kalau tak, dia mana-mana bangsa memang kering hati dia. Nabi pun dibunuh, tuan-tuan sekalian. Boleh banyak apa tak lagi bayi kecil-kecil. Nabi pun dibunuh. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq. Tuan-tuan sekalian, jadi Bani Israel dengan bangsa Arab ketika Nabi Ibrahim berada di sana, Palestin dah ada tanah pun. Dah ada penghuni pun. Orang memang Palestin. Nabi Ibrahim dah berirah. Sebab tu kalau kata,
Israel ni maksudnya apa nama asas itu, dekat situ ada asal sebelum wujudnya Bani Israel. Nabi Ibrahim pergi ke Jerusalem, kahwin dengan Siti Sarah, lahir Bani Israel, kemudian Bani Israel pergi ke Mesir. Ingat tak? Nabi Yusuf bawa pergi ke Mesir. Duduk kat Mesir. Beratus tahun kat sana. Baru Nabi Musa bawa balik pergi ke situ. Ketika di Mesir, Palestin telah ada, tuan-tuan sekalian. Balik ke semula pergi ke Palestin, zaman Nabi Musa AS, dah ada dah. Kemudian Nabi Sulaiman nak jadi raja 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman, mana Bani Israel lah, Nabi Bani Israel. Jadi, Bani Israel ni bangsa yang jahat dan tidak beriman dipanggil Yahudi. Kita jumpa dua istilah. Ya Bani Israel dalam Quran dengan Yahud. Yahudi ni orang-orang yang tidak beriman dan juga yang memang hati kering dan jahat. Bani Israel bangsa. Ada Bani Israel yang memang orang Yahudi, ada Bani Israel yang Muslim, ada Bani Israel yang Kristian pun ada. Dia bangsa. Okay? Yahudi itu yang jahat paling. Okay. Jadi yang Yahudi ni dan Bani Israel telah dihalau keluar daripada mana-mana tempat. Dia berada di Spanyol halau dia. Dia berada di Rusia halau dia. Dia berada di mana-mana tempat. Orang tak suka kan dia. Sampai British bagi tanah 1948 dan tiba-tiba dengan tutup tanah dia. Dengan pas dan sebagainya. Yang saya nak cerita kat sini, tuan-tuan sekalian, kita nak faham orang Yahudi itu macam mana. Kita kata orang Israel, kita nak faham. Dia tu macam mana? Tuan-tuan sekalian, pertama sekali, kita punya naratif Yahudi ni hebat sangat. Macam untouchable. Saya biasa bawa orang pergi ke sana. Saya pergi ke sana. Dia macam bangsa lain. Maknanya, kat immigration, komputer rosak, hang, biasa tuan-tuan sekalian. Dia macam orang biasa. Dan memang dalam darah orang Yahudi ni, dia ada darah penakut. Tuan-tuan baca psikologi, Jewish psychology. Dan benda ni pun disebut dalam Quran. Quran sebut orang Yahudi paling penakut di dunia. Kalau diajak untuk berperang, isaqaltum fil ard. Dia tak berani nak bangun. Orang Yahudi tak berani bertentang mata dengan kita. Kita datang sana, kita tengok dia tak berani. Dia mata dia macam tu. Dalam darah dia, memang itu memang diakui oleh orang Yahudi sendiri. Ada darah begitu. Sebab dia pernah kena halau di mana-mana tempat. Pernah jadi hamba dengan Fir'aun. Dalam darah dia, memang ada darah penakut. Dia biasa je tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak cerita satu benda yang biar kita faham. Satu hari tuan-tuan sekalian, saya bawa jemaah ke sana, bawa grup ke sana, sebagainya budak muda. Dia orang kata, Ustaz, kami nak menjadi orang Melayu pertama diving di Palestin. Boleh atur tak? Saya kata boleh. Saya berada dalam dunia diving. Boleh. Jadi yang berumur ni pergi ziarah makam Nabi-Nabi. Yang muda-muda ni saya bawa pergi diving. Ke Ilat. Ilat nama tempat tu, diving. Sampai di Ilat, dia tanya saya punya lesen dengan grup saya. Dan ada masalah-masalah yang lain. Lesen? Dan ini ada lesen. Kita pun tunjuk lesen. Buku log diving. Diving ni kena ada buku log. Oh, tak bawa lah. Takkan nak bawa mana-mana buku. Oleh kerana tak ada buku log, kami anggap kau ni lama tak diving. So, kena buat refresh course. Refresh 2 jam. 1 kat darat, 1 jam kat darat, 1 jam lagi kat bawah air. Jadi, kita pun kena lah. Tuan-tuan sekalian, step dia tak skip. 1, 1, 1, 1, 1. Kan? Sampai Mak Saleh tu kata, come on dah, kita pegang tank pun kita tahu, kita biasa, cuma tak buku log je. Dah. Aku kena buat refresh down. Dalam air, 1, 1, 1, 1 check. Tak ada skip langsung. Dia pun diving. Habis diving, kita naik, nak makan. Kat Ilat tu, kedai Arab tak ada. Walaupun ada fatwa, sembelihan orang Yahudi boleh makan, halal bagi Yahudi ni namanya kosher. Kata kalau terbang pergi ke US,
naik flight tak ada halal, boleh minta kosher. Kosher itu istilah halal bagi orang Yahudi. Mengikut fatwa Timur Tengah, boleh makan sebab orang Yahudi menyembelih atas nama Allah. Syabashim. Dalam nama Allah, boleh makan. Tapi saya tak tergamak nak makan. Saya pun cari kedai seafood. Dekat sana ada satu kedai seafood, nama dia Asian Ginger Seafood. Saya pun masuk. Masuk, saya pun tengok menu. Tengok menu ada Tom Yum Big Prawn. Ui, Tom Yum udang besar. Oh. Saya tak tahu menu lain, saya pun minta Tom Yum. Tak lama lepas tu sampai Tom Yum. Tengok warna, macam Tom Yum dah. Cium, baru macam Tom Yum dah. Rasa sebiji Tom Yum macam kat negara kita. Saya panggil chef dia. Sekejap, mana kau belajar Tom Yum? Aku pergi Thailand belajar. Dan semua barang mentah dekat Thailand. Tuan-tuan sekalian, saya nak cerita bangsa dia biasa. Dan dalam DNA dia ada darah penakut. Saya bukan reka cerita. Quran pun sebut. Ahli psikologi dia pun sebut. Tapi satu benda, dia kalau buat benda tak main-main, tak cincai. Kalau itu Tom Yum sungguh. Saya diving dekat Mesir tuan-tuan sekalian. Minta lesen kau, tak bawa lesen lah. Betul ke kau diver? Betul. Kau ambil barang situ, kau bayar situ, jangan lupa bayar. Kau terjun dari situ. Dekat Dahab terkenal dengan diver cemetery, perkuburan diver. Banyak orang meninggal kat sana. Sebab itu lah. Tak cek langsung. Kalau saya makan dekat negara Arab, Asian restaurant, saya tengok kari, rasa kari, asam pedas, rasa kari, Tom Yum, rasa kari, semua kari. Tapi dia kalau ini Tom Yum, maknanya Tom Yum. Diving, ini peraturan. Soalannya, benda-benda berkaitan bersungguh ini, itulah Islam ajar. Adakah benda itu ada di dada kita, tuan-tuan sekalian? Ada tak kita buat satu benda bersungguh-sungguh? Benda main-main, buat sungguh-sungguh pun dia jadi hebat. Badminton kan main-main. Buat sungguh-sungguh jadi hebat. Golf main-main. Buat sungguh-sungguh jadi hebat. Kenapa benda sungguh-sungguh tak dibuat sungguh-sungguh? Lepas tu kita berharap, sungguh-sungguh amalkan kesungguhan. Buat satu benda, sungguh-sungguh. Saya saksikan dengan mata saya. Ra'aitu bi'aini. Dia bangsa yang biasa je, tuan-tuan sekalian. Dia bangsa paling khurafat. Banyak Nabi diutus pada dia, nature percaya benda gaib ada dekat dia. Saya suka menyangkat dia. Kalau pergi sana, kalau jemaah dariak, saya akan pergi melepak dengan dia, saya kata, bantu cincin aku ni, malam-malam datang mimpi. Dia suka. Oleh kerana Nabi banyak itu kat dia, benda percaya gaib tu ada kat dia. Dia paling khurafat. Bandar dia perlu tangkal, tuan sekalian. Dia kalau kena batu, dia rasa suai hidup setahun. Sebab itu, dia rela tembak orang nak baling batu. Pada orang tu batu dia. Sebab pada dia suai. Setahun. Jadi dia memang atas profesional mana pun. Tapi satu benda, dia buat kerja memang tak main-main. Dan itu yang perlu ada kat dada kita sebenarnya. Satu dulu. Sembilan muslimat kalau telah sembilan. Okey, habis bab 3. Saya minta izin dulu sikit sikit. Bab keempat, saya nak cerita tuan-tuan sekalian. Kita nak cerita orang Melayu kita lain. Orang Melayu dan Palestin. Tuan-tuan sekalian, kita orang Melayu antara orang yang tak tahu sejarah kita. Melaka Tombang 1511. Dua buah kapal Flodilema angkut buku-buku Melayu. Lebih 20,000 naskah Melayu ada dekat Europe. Yang tulis sejarah kita adalah orang Tandis yang tulis. Biar kita percaya. Orang kita malas lah, tak berjaya lah, apa semua dan sebagainya. Saya pernah dijemput menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya bidang saya syariah undang-undang. Orang Rusia nak belajar pasal undang-undang Islam, tak percaya pada orang Arab. Hantar permohonan ke UN hantar, saya pernah duduk di sana. Sebagai pensyarah, saya masuk dekat perpustakaan Bertanda Merah. Dekat sana ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Tonton, buka Google sekejap lagi. Jangan sekarang, sekejap lagi. Ustaz Amin, manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan.
Antaranya adalah undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum kedatangan Islam. Orang Barat kita kata apa? Orang Melayu ni tak bertamadun. Undang-undang dia, undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Kan? Islam datang barulah ada undang-undang bertulis. Saya melihat undang-undang bertulis bangsa kita Melayu tau. Tulisan aksara. Tulisan rencong lama. Kalau mencuri didenda 2 tahil emas. Kalau sebuah bangsa ada undang-undang bertulis untuk sekalian, bangsa tu maju dah sebenarnya. Tapi orang tadi tipu kita. Okey. Jadi hubungan kita dengan Nusantara, kita tak banyak catatan. Saya nak cerita pada peperangan salib 1187 Masehi. Ingat tak tadi saya cerita? Nuruddin dia buat 2 buah mimbar. Mimbar tu daripada kayu, tuan-tuan sekalian. Kayu tu 16,000 kepingan kayu dipasak dan ditanggam. Teknologi yang sama dengan pembuatan Istana Seri Menanti Negeri Sembilan. Sebab teknologi kayu dan dunia ni tak boleh lawan kita lah orang Nusantara. Catatan daripada sana, orang Melayu terlibat dalam pembinaan itu. Itu saja. Kita tak tahu yang lebih-lebih lagi. Tapi wujud. Kurun ke-16, Syekh Jaafar Sadiq ataupun digelar sebagai Sunan Kudus dalam rantaian 9 orang wali. Kenapa Sunan Kudus? Sebab dia biasa bawa orang Melayu pergi Al-Quds. Rumah dia, masjid dia dan madrasahnya diasaskan daripada batu Masjid Aqsa. Jadi maknanya hubungan orang Melayu kita lama dah sebenarnya daripada dulu. Tapi kita tak tahu. Saya di bawah Masjid Aqsa ada satu perpustakaan lama. Dipanggil Maktabah Hittiniyah. Lebih 1,5 juta manuskrip. Kalau tuan-tuan masih pergi, kalau imam yakin tuan-tuan dia boleh bagi je. Dekat office saya, lebih 50 manuskrip ada. Dia bagi je. Selamatkan. Ingat tak Masjid Aqsa pernah dibakar oleh Yahudi? Bukan nak bakar masjid itu. Dia nak bakar perpustakaan itu. Kan? Sebab biar habis. Ada manuskrip-manuskrip. Sebab itu, mengenai kita ni bantu. Sebab dalam darah kita memang ada hubungan di sana. Yang InsyaAllah kita akan cerita lebih detail lagi. Dan bab yang terakhir, yang kelima tuan-tuan sekalian. Okey. Apa yang boleh kita buat? Okey. Israel bahagikan Palestin dengan 3 zon. Zon A, zon B, zon C. Zon A untuk orang Arab. Zon B untuk orang Israel. Orang Arab tak boleh masuk zon B. Zon C, dua-dua boleh duduk. Orang Arab dengan orang Israel berduduk sekali. Zon A macam Gaza, Nazareth, Jericho. Itu zon A. Orang Yahudi tak boleh masuk situ. Salah undang-undang. Dan bahaya lah. Zon B untuk Palestin, untuk Israel dan orang Arab tak boleh. Masuk kena tangkap. Zon C boleh duduk sama-sama. Sini, Jerusalem. Baitul Maqdis tu zon C. Dia boleh duduk. Walaupun zon A dibagi pada orang Arab, 5 benda Israel jaga. Hak ruang udara, bekalan air, bekalan elektrik, hak immigration, dan hak keselamatan tentera Israel jaga. Ini yang orang Gaza minta. Sebab itu banyak-banyak zon A. Kenapa Gaza yang bermasalah atau selalu jadi isu? Sebab Gaza satu-satunya kawasan zon A yang ada sepadan dengan laut dan sepadan dengan Mesir. Dia minta 5 hak ni dijaga. Israel tak nak bagi, Israel serang dia. Dan Israel serang dia, tuan-tuan faham. Orang yang memang hati tu kering, tak berkemanusiaan, dia peduli apa tuan-tuan sekalian. Sebab itu, tapi tak apalah. Sebab dalam Islam ni, sebab perjuangan tu, kemenangan dia bukan menang ataupun kalah sekarang. Dia adalah bagaimana perjuangan itu terus bersambung. Seperti mana kita dapat mengambil balik Baitul Maqdis daripada tentera salib. Hampir 100 tahun. Itu 3 generasi itu. Dibagikan benteng perjuangan itu ke satu generasi. Akhirnya dapat diambil balik. Sama juga kan. Jadi kita, hari ini sebenarnya bukan untuk kita pun. Untuk anak-anak kita ni. Paling kurang dia faham dan dia ada memory ingat. Oh, ayah pernah bawa, atuk pernah bawa. Bersama orang Palestin.
Jadi sebagai ujung yang tuan-tuan sekalian, Allah tu maha adil. Hari ini kita membantu orang di sana dengan apa juga keadaan dia. Mudah-mudahan nanti kalau satu hari nanti kita susah, akan ada orang yang membantu kita. Kalau kita susah, akan ada orang yang mendoakan untuk kita. Kalau kita susah, akan ada orang yang membela kita. Hari ini mungkin kita senang, kita membela orang yang susah. Kita tak tahu satu hari nanti, kalau anda kata Allah takdir uji, insya-Allah kita tidak akan keseorangan. Sebab kita membantu dan mudah-mudahan terus membantu dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk terus membantu insya-Allah. Saya rasa setakat itu saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Insya-Allah mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Aku qauli ma sami'tum astaghfirullahaladzim lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzan mustaghfirin wa ya najat at-ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.